Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua. Okay, sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik SSM. So, kelas tuition kita malam ni ditaja oleh I am Future lah. Okay, so untuk makluman semua lagi sekali cikgu inform, cikgu akan buat kelas cikgu Selasa atau hari Khamis sebab Sabtu cikgu penuh dengan bengkel. Okey, sebelum tu kita tengok soalan nombor 9. Okey, ni soalan pattern soalan SPM sebenar lah. Ni yang cikgu ambil daripada soalan SPM sebenar. Okey, ni pattern soalan KBSM lah. Okey, dan kalau kita tengok pattern soalan KSSM dia 9A. So kalau KSSM dia lebih panjang lah soalan dia, bentuk dia macam ni. Okey, okey, namun pelajar kena tahu semualah. Pelajar kena tahu semua semua pattern, sebab kita tak tahu SPM tu dia nak uji macam mana, sebab ni tahun pertama KSSM. So kita jangan nafikan matrik identity. Okey, kita jangan nafikan matrik songsang. Ni bentuk yang asal, cari nilai P dan nilai Q Okey, so back to basic balik lah. Okey, back to basic. Okey, ni adalah soalan ni bentuk matrik lah. Okey, pelajar kena tahu matrik songsang Okey, soalan juga akan ditanya dalam kertas 1 lah. Okey, ni bentuk matrik. Bentuk matrik. So cikgu ulang balik. Kita start dengan soalan D lah. Okey, nanti kalau pelajar nak skema jawapan, cikgu ada skema jawapan cikgu akan share. Okey, so matrik songsang first kali pelajar bila dapat soalan macam ni. Okey, dia minta kita buat matrik songsang mesti sama dengan 1 per. Okey, so cikgu sambung yang first kali matrik songsang lah. Okey, bila dapat soalan macam ni, kalau dia minta kita buat matrik songsang mesti 1 per lah. Okey, 1 per, so 3 darab dengan negatif 4. So 3 darab dengan negatif 4. Okey, ditolakkan dengan negatif 2 darab dengan 5. Yang ni pelajar kena tahulah, ni basic. Okey, dan yang ni 2 ni kita terbalikkan dia lah, jangan lupa So negatif 4 buat atas, so 3 turun bawah. So 2 ni kita tukar simbol lah. Okey, kalau dia negatif 2 dia akan jadi 2. So kalau positif 5 dia akan jadi negatif 5. So macam ni So awak selesaikan lah. Okey, yang ni boleh tekan kalkulator sajalah. Okey, so kita tekan kalkulator Okey, so kita boleh tekan kalkulator lah. Kalau pelajar terror dia akan congak terus je, 3 darab negatif 4, so terus negatif 12. Dia akan congak macam tu, tolak dengan negatif 2 darab dengan 5, so negatif 10. Dia akan congak macam ni lah. Okey, kalau pelajar tak mahir sifir, pelajar just tekan kalkulator sajalah. So jawapan dia kita akan dapat 1 per negatif 12, tolak-tolak jadi tambah so dia akan jadi tambah 10, so negatif 2. So kita salin balik negatif 4, 2, negatif 5, 3. Ni basic. Okey, so setakat ni boleh pelajar boleh recall balik tak? Boleh? Boleh Okey, so cikgu start yang G pula So bila dia minta kita matrik songsang bagi nilai ni, so pelajar buat 1 per. Okey, kalau pelajar dah mahir, pelajar just darab terus saja. Negatif 4 darab negatif 3. So kita akan dapat 12. Tolak 1 darab negatif 1, so negatif 1 lah. Kalau pelajar dah mahir So kita songsangkan negatif 3 naik atas, negatif 4 turun bawah. So kalau ada negatif dia akan jadi positif. So kalau kat sini 1 positif 1 akan jadi negatif 1 lah. So dekat sini pelajar akan dapat 1 per 13 tolak-tolak jadi tambah.
So dekat sini 1 negatif 1 negatif 4. So mudah sangat-sangat Ni untuk metrik songsang. Ni basic. Okey. So kita pergi kepada bentuk yang kedua lah. Bentuk yang kedua. So dekat sini dia bagi kepada kita metrik C. Okey, dan kalau dia tulis macam ni, C negatif dekat sini, maksudnya metrik songsang yang ni lah. Metrik songsang. Okey, so bila kita songsangkan yang ni, kita akan dapat jawapan dia macam ni lah. Okey, seterusnya dia nak cari nilai P dan nilai Q. So kita songsangkan dia. Okey, bila kita songsangkan dia 1 per, pelajar jangan lupa 2 darab dengan 4, so kita dapat 8, tolak 3 darab negatif 1, negatif 3. Okey, dan kita salin balik lah. Yang ni 2 ni songsang, 4 naik atas, 2 turun bawah. So kalau negatif 1 dia akan jadi 1, so 3 akan jadi negatif 3. So dekat sini pelajar akan dapat 1 per 8, tolak-tolak jadi tambah 1 per dengan 11. Okey, so dekat sini 4, 1, negatif 3, 2. Okey, dia sebenarnya bila dah dapat bentuk macam ni sebenarnya 1 per 11 ni didarabkan dengan nilai dekat dalam lah. Okey, so cikgu darabkan 1 per 11 darab dengan 4, so kita akan dapat 4 per 11. Okey, yang belah atas Okey, 1 per 11 darab dengan 1, so kita akan dapat 1 per 11. 1 per 11 darab negatif 3, so negatif 3 per 11. Dan last sekali 2 per 11. Okey, so ni adalah jawapan dia lah bila kita songsangkan nilai dekat atas. Okey, so nilai ni, jawapan ni adalah yang ni lah. Okey, yang kita dapat tu. Okey, so nilai yang kita dapat ni adalah P tu lah. Okey, so soalan dia nak cari P dan nak cari Q. So P ni duduk kat sini So P tu adalah yang ni lah. P sama dengan 4 per 11. So Q sama dengan, Q ni belah bawah ni lah. So Q ni kat sini, so 2 per 11. Okey, so setakat ni boleh belajar? Boleh? Basic ni? Boleh Okey, so cikgu tunjuk contoh lagi satu. So sekarang ni diberi, okey, so sikit. Okey, diberi E sama dengan 1, negatif 2, 3, negatif 4. Okey, bila kita songsang, kat sini songsang songsang, kita akan dapat yang ni lah. Bila dia tulis E negatif 1, maksudnya songsang yang ni dapat nilai yang ada dekat sini. So dia nak P dan nak Q. So kita songsangkan dulu yang atas 1 per. So kalau pelajar tak berapa mahir, pelajar just tulis balik 1 darab dengan, darab silang negatif 4. Okey, tolak 3 darab dengan negatif 2. Kalau pelajar tak berapa mahir, pelajar just tulis macam ni lah. Okey, pelajar just tulis macam ni. Dan yang ni 2 ni kita terbalikkan dia, negatif 4 naik atas, so 1 turun bawah. So kalau kat sini negatif 2, dia akan jadi 2. Kalau positif 3, dia akan jadi negatif 3. So dekat sini, so kita akan dapat macam ni lah. 1 darab negatif 4, so negatif 4. Okey, tolak 3 darab negatif 2, negatif 6. Okey, so pelajar salin balik negatif 4, 2, negatif 3, 1. Tolak-tolak dia akan jadi tambah lah. Negatif 4 tambah 6. So pelajar akan dapat 1 per 2, negatif 4, 2, negatif 3, 1. Okey, setakat kat sini. Dan nilai dekat luar ni mesti didarab dengan unsur yang ada dekat dalam So kita darab satu-satu. Okey, so 1 per 2 darab dengan negatif 4. So pelajar akan dapat negatif 4 per 2. Okey, boleh kecil lagi Okey,
1/2 darab dengan 2, so pelajar akan dapat 2/2. 1/2 darab negatif 3, negatif 3/2. 1/2 darab 1, so 1/2. So pelajar akan dapat macam ni lah. Okey, yang ni kita boleh kecilkan lagi. Negatif 4 bahagi 2, so pelajar akan dapat negatif 2. 2 bahagi 2 dapat 1. Negatif 3/2 tak boleh selesai. 1/2 pun tak boleh nak selesai. So pelajar akan dapat jawapan macam ni. Okey, jawapan pelajar ni, yang ni adalah yang ni lah. So cikgu pusing mana sini, ni. Okey, jadi okey, so terus kita dapat. So P tu yang mana? P berapa pelajar? Boleh respon? P ni berapa? Negatif 2. Okey, dan Q 1/2. Boleh? Setakat ni boleh? Mudah Yang ni cikgu recall balik saja yang mudah-mudah ni. Okey, yang ni pelajar kena mahir. Okey, untuk kertas 1 dan kertas 2 Okey, so dah settle. Okey, persamaan metrik persamaan metrik. Okey, konsep penting. Dua persamaan linear serentak okey boleh ditulis dalam bentuk metrik. Okey, ini pelajar dah biasa ni dengan soalan ni. Okey, so kita tukarkan persamaan serentak ni kepada persamaan metrik. So kita just salin baliklah. So 9, cikgu rekod balik 3, 7, 5. So XY okey sama dengan 2, 26. So ni untuk yang atas So yang ni tak ada masalah kan pelajar kan. So bentuk persamaan serentak pelajar boleh tulis bentuk metrik. Ni basic. Okey, so kita pergi seterusnya. Okey, selesaikan persamaan metrik yang berikut. Okey, so cikgu selesaikan satu cikgu tunjuk. So first kali pelajar bila dapat soalan macam ni, pelajar mesti buat XY dia ni sebaris lah. Okey supaya mudah untuk pengiraan. So yang ni bawa pergi sebelah, kita jadi songsang lah. Okey, 1/. Okey, kalau pelajar dah mahir, pelajar just darab terus saja 1 darab negatif 4, negatif 4. Okey, tolak 3 darab negatif 2. So negatif 6. Kalau pelajar dah mahir macam ni lah. Okey, dan kita terbalikkan dia. Okey, so kita terbalikkan negatif 4, 1, 2 jadi negatif 2. Sorry, negatif 2 dia jadi 2, dan 3 jadi negatif 3 lah. Okey, salin balik yang belakang jangan tinggal. So 12. So kita selesaikan dia 1/. Okey, negatif dia jadi positif lah. Negatif 4 tambah 6, so dapat 2. So kita akan dapat macam ni lah, 2 negatif 3 1. So 2 negatif 2 12. Okey, so pelajar akan dapat jawapan. Okey, macam mana pelajar dapat jawapan? Pelajar tekan kalkulator saja Okey, kita buat yang mudah-mudah lah. Okey, tak perlu nak tunjuk pendarapan tu, tak perlu. Cukup sekadar macam ni, just tekan kalkulator. So bila kita tekan kalkulator macam biasalah, mod equation. So dekat sini ada dua pemberi ubah dua unknown, so 2 lah. So A1 ambil atas 1, B1 ambil negatif 2, C1 ambil negatif 12. Okey, dan A2 dia adalah 3, B2 dia adalah negatif 4, C2 dia adalah 12. So pelajar akan dapat X 36, Y 24. Okey, so pelajar perlu tulis 36, Y ni 24. Okey, dan last sekali baru pelajar tulis
X sama dengan berapa? 36. Y sama dengan berapa? 24. Okey, so settle. Setakat ni okey tak pelajar? Boleh? Setakat ni? Okey, so dekat sini bila perkali ni betul so bentuk metrik perkali determinan ni betul, 1 markah, 2 markah, 3 markah lah. Okey, dan biasanya 1 markah tu datang daripada bentuk metrik. Okey, so settle untuk soalan ni. Mudah Okey, cikgu tunjuk contoh lagi satu. Okey, sekejap kita bincang soalan yang sebelah ni. So satu lagi contoh. Okey, first kali dapat soalan metrik. So XY dia kita buat sebaris lah. Okey, sama dengan 1 per 4 darab 2, 8, tolak dengan 3 darab 5, 15. Okey. Okey, seterusnya kita tukar bentuk dia. 2 naik atas, 4 turun bawah. So 5 jadi negatif 5, 3 jadi negatif 3. Salin balik, negatif 1, 8. So pelajar akan dapat 1 per 8 tolak 15. So tolak 7 Okey, 2, negatif 5, negatif 3, 4. Okey, dan negatif 1, 8. Okey, so pelajar akan dapat jawapan dia dengan tekan kalkulator lah. So kita tekan kalkulator. Okey, mode equation. So ada 2 pemboleh ubah dekat sini, 2 unknown. So A1 4, B1 5, C1 yang dekat sini negatif 1. Okey, A2 3, B2 2, dan C2 adalah 8. Okey, pelajar akan dapat X 6, Y negatif 5. So X ni 6, Y negatif 5. Baru kita tulis jawapan dia. X berapa? 6. So Y berapa? Negatif 5. Jangan tertinggal step ni Step ni jangan tertinggal. Okey, so dekat mana markah? Kebiasaannya bentuk metrik bentuk metrik akan dapat 1 markah lah. So perkali ni betul, dengan metrik songsang dekat belakang ni betul. So dekat sini markah, dan dekat sini markah lah. Okey, so settle untuk soalan ni. Terus kita bincang soalan bentuk peperiksaan soalan berorientasikan format peperiksaan SPM KSSM. Okey, so ni pattern soalan dia lah. Okey, ni contoh yang diberi. So diberi metrik A. Okey, cari metrik songsang bagi A. So bila kita songsangkan dia, pelajar akan dapat macam ni lah. Okey, ni jawapan dia So bila songsangkan, pelajar akan dapat bentuk macam ni. Okey, dan soalan yang kedua, tulis persamaan linear serentak berikut dalam bentuk persamaan metrik. So kita tulis yang ni dalam bentuk persamaan metrik. Seterusnya guna kaedah metrik, cari nilai K dan M. Ingat pelajar kalau dekat sini KM, so dekat sini pun KM walaupun pelajar tekan kalkulator dia keluar XY, tetap kena tukar. So ni step dia lah. So step yang pertama bentuk metrik. Okey, step yang kedua dekat sini Ni step yang pertama ni 1 markah. Ni step yang kedua ni 1 markah. Dan last kali pelajar kena, step ni tak perlu tunjuk, tak apa tak apa. Terus step ni dan yang ni 1 markah dan yang ni 1 markah lah. Okey, cuma pelajar kena mahir pendarapan metrik ni. Macam mana dia dapat jawapan 7/3, kena mahir untuk kertas 1 lah. Kertas 1 Okey, so setakat ni okey tak pelajar? Boleh follow cikgu? Hello, boleh Okey, so kita bincang soalan periksa. Okey, bentuk yang pertama. Okey, soalan seterusnya pelajar kena tahu kenapa ada 1001 dekat sini pelajar. Apa maksud dia? 1001. Metrik
Matrik identiti. Pelajar kena tahu matrik identiti. Contoh dia, A darab dengan B sama dengan identiti. Maksudnya A darab dengan B sama dengan 1001. Okey, bila 1001 kita tahu matrik identiti. Macam mana kita nak cari A? Kita songsangkan B. Macam mana nak cari B? Kita songsangkan A. Okey. So, yang ni pelajar kena tahu. Okey, kita pergi kepada soalan kita. Okey. Soalan yang pertama, diberi matrik E. So, dia dah bagi dah matrik E ni 5443. Okey. Cari matrik F dengan keadaan E darab dengan F sama dengan 1001. Tadi cikgu dah cerita E darab dengan F sama dengan identiti. Identiti ni 1001 lah. Okey, so dekat sini dia dah bagi kepada kita E. So dia nak kita cari F. Macam mana kita nak cari F? Kita songsangkan E. Maksudnya kita songsangkan E lah. Okey. So E ni kita ada 5443. So kita songsangkan dia. So bila songsangkan 1/5 darab 3 15 tolak 4 darab 4, so 16. Okey. So kat sini kita terbalikkan dia, 3 naik atas, 5 turun bawah. So 2 ni positif, dia jadi negatif. Yang bawah pun sama ni. Okey. So kita akan dapat jawapan dia 1/15 tolak 16, so negatif 1 lah. Okey. So 3, negatif 4, negatif 4, 5. So cukup setakat ni setakat ni, ataupun pelajar boleh selesaikan dia. 1 bahagi negatif 1, so kita akan dapat negatif 1 lah. So negatif 1 ni mesti didarab dengan di dalam kurungan. Okey. Kalau pelajar nak selesaikan lagi, so pelajar akan dapat negatif 3, 1 darab negatif 3, negatif 1 darab negatif 4, so akan dapat 4, so negatif 5. So macam ni ni jawapan dia. Ni perfect lah. Okey, ni adalah F. Okey, setakat ni boleh belajar? Boleh? Okey, so kalau pelajar jawab macam ni, okey, katalah tak ada ruang dekat sini. Ni B ni padam So bila padam, so B kita buat dekat bawah lah untuk selesaikan soalan B ni. Okey, soalan A dah settle. So untuk kita jawab soalan B, kalau kita nak jawab, kita potong sini, kita jawab dekat bawah lah. Okey, so kita jawab soalan B Okey, dengan menggunakan kaedah metrik, hitung M dan N memuaskan persamaan metrik. Okey, so kita ada 5443. So cikgu warna lain dah clear sikit. Okey, 5443. Okey, kita ada MN 6 negatif 12 MN sama dengan 6 negatif 12. Okey. So bentuk matrik seperti biasa, seperti cikgu cerita kita letak dia sebaris sama dengan 1 per, yang ni kita buat pergi sebelah. Bila buat pergi sebelah mesti songsang lah. Bila songsangkan 5 darab 3 15 tolak 4 darab 4 16. So kita salin balik, 3 naik atas, 5 turun bawah. 2 ni kita tukar simbol. So kita akan dapat, sekejap, pen cikgu ni tak fungsi pula. Okey, so negatif 4, negatif 4. So jangan lupa pelajar salin balik yang belakang. 6 negatif 2, negatif 2 tadi bukan negatif 12 negatif 2. Okey, so setakat ni, so pelajar akan dapat, ingat pelajar, kita salin balik. Okey, 3 negatif 4 negatif 4 5.
6 negatif 2. Okey, so pelajar akan dapat MN tu berapa? Pelajar just tekan kalkulator yang dekat atas tu. So kita tekan kalkulator lah. Okey, mode equation. So ada 2 pun boleh ubah 2 lah. A1 dia 5, B1 dia 4, C1 dia ni C1 6. Okey, dan barisan bawah pula lah. Okey, A2 dia 4, B2 dia adalah 3, dan C2 dia adalah negatif 2. So pelajar akan dapat X negatif 26, Y 34. So X tu adalah M lah. Okey, negatif 26. So Y dia tadi berapa? 34. N tu adalah Y lah. So 34. So dekat sini bila dah dapat jawapan macam ni, baru pelajar tulis balik M sama dengan negatif 26, N sama dengan 34. Okey, so perfect untuk soalan ni. Boleh, setakat ni boleh pelajar? Boleh Okey, sekejap cikgu screenshot, nanti cikgu share balik. Okey, kita sambung soalan seterusnya. Ni pattern KSSM lah. Okey, apabila menyelesaikan persamaan metrik ni, so kita akan dapat jawapannya ni. So macam ni lah, kita akan dapat macam ni. Okey, seterusnya cari nilai K, P, Q, R dan S. Okey, mana K? K kat sini, P, Q, R, S So kita kena selesaikan yang ni lah, baru kita boleh cari nilai dia. Okey, so kita selesaikan. So cikgu buat kat bawah X, Y, bila kita selesaikan dia sama dengan 1 per. So yang ni kita buat pergi sebelah songsangkan dia. 3 darab negatif 3, so negatif 9 tolak 2 darab kosong, kosong lah. Okey, dan kita terbalikkan dia, negatif 3, 3. So kosong ni tetap kosong lah, walaupun dia negatif kosong So kalau pelajar nak tulis juga, tulis je negatif kosong. Tapi sebenarnya negatif kosong ni dia tak ada negatif, dia tak ada positif tak perlu tulis lah. Okey, so negatif 2. Okey, selesai susun balik 12, 11. So kita akan dapat negatif 9 tolak kosong, negatif 9 lah. Okey, negatif 3, kosong, negatif 2, 3. So 12, 11. Okey, so bila kita dah jawab soalan ni, so soalan dia nak K. So K berapa pelajar? Dapat tak K tu? K ni berapa? Negatif 9. So K negatif 9. Okey, seterusnya dia nak P. Dia nak P So P dekat sini lah. P negatif 3. Okey, seterusnya Q. Q adalah kosong. Ni koma koma jangan lupa. Okey, seterusnya R dia negatif 2. So R sama dengan negatif 2. Dan last sekali S dia adalah 3 lah. Okey, so settle untuk soalan yang pertama ni. Untuk soalan A settle. Okey, seterusnya cari nilai bagi X dan Y ni. X dan Y ni yang kita selesaikan soalan yang sama lah. Okey, so kalau cikgu salin balik. Okey, X, Y. Sorry cikgu bawa warna lain. Okey, sama dengan, so kita akan dapat macam ni 1 per negatif 9. Okey, negatif 3, kosong, negatif 2, 3. So 12 dengan 11. Okey, so XY kita akan dapat. Kita dapat macam mana XY tadi? Kita tekan kalkulator untuk dapat XY So okey, kita tekan kalkulator semula. So mode equation. So kita tekan 2. So A1 dia adalah 3. B1 dia kat sini kosong. C1 dia adalah 12. Ambil barisan atas dulu. Okey, dan A2
A2 ni semua barisan bawah. A2 ni adalah 2, B2 adalah negatif 3, okay, C2 adalah 11. So pelajar akan dapat X4, Y negatif 1. So X4, Y negatif 1. Baru kita tulis balik. X sama dengan 4, Y sama dengan negatif 1. Okey, settle untuk soalan ni. Boleh pelajar setakat ni? Boleh? Boleh Okey, kita pergi lagi pattern soalan. Ni pattern ni sama je soalan dia. Ni soalan KBSM dan boleh diuji dekat dengan KSSM lah. So dapat soalan macam ni, kita songsangkan dia, selesai. Lepas tu kita dapat persamaan serentak, kita tukar dia dalam bentuk matrik. Okey, dan kita cari penyelesaian dia lah. Okey, cikgu nak tunjuk juga contoh. Satu contoh dekat sini. So cari nilai, cari matrik songsang bagi G. So kita songsangkan dia. So pelajar akan dapat 1/3 darab 2, 6 tolak 1 darab negatif 4. So negatif 4. Okey, dan terbalikkan dia, 3 dengan 2, 2 naik atas, 3 turun bawah. So negatif 4 akan jadi 4, 1 akan jadi negatif 1. Okey, so pelajar akan dapat, tolak-tolak jadi tambah lah. So pelajar akan dapat 1/10. Okey, 2, 4, negatif 1, 3. Okey, settle untuk soalan ni Okey, kalau pelajar takut, pelajar selesaikan terus Dia sebenarnya cukup dah, bila songsang setakat ni dah okey dah. Okey, kalau pelajar nak sambung pun boleh. So bila kita sambung 1/10 darab dengan 2, so kita akan dapat 2/10. Kat sini darab dengan 4, 4/10. So kita akan dapat negatif 1/10 dan last kali kita akan dapat 3/10. So dekat sini yang boleh selesai kita selesaikan lah. Okey, 2/10 kita akan dapat 1/5. So kat sini kita akan dapat 2/5. Okey, kat sini seperti biasalah, 1/10 dan 3/10. Okey, so ni adalah jawapan dia lah. Ini jawapan dia So bila pelajar selesaikan lah. Okey, so yang ni B ni terpadam So kita buat B dekat bawah. Okey, so bila kita dapat soalan macam ni, kita tukar dia dulu dalam bentuk matrik. So 3x tolak 4y, 3x tolak 4y sama dengan 7. So x tambah 2y sama dengan 4. Okey, first step pelajar tukar dia dalam bentuk matrik. Okey, so bila kita tukar bentuk matrik, pelajar akan dapat macam ni lah. 3 negatif 4. Okey, x ni adalah 1, kat sini 2. So xy pelajar akan dapat 7, 7, 4. So ni bentuk matrik satu markah. Okey, dan kita selesaikan dia lah. Okey, so xy ni kita nak sebaris sama dengan 1/. So ni bawa pergi sebelah, dia jadi songsang. So 3 darab 2, 6 tolak 1 darab negatif 4. So negatif 4. Okey, salin balik, 2 di atas, 3 turun bawah. Negatif 4 akan jadi 4. So 1 akan jadi negatif 1 dan 7, 4. So pelajar akan dapat macam ni lah. Tolak-tolak jadi tambah 2, 4, negatif 1, 3. So 7, 7, 4. Okey, dan bila kita nak settlekan dia XY, pelajar boleh tekan kalkulator. So pelajar tekan kalkulator, dapat berapa sekejap. So kita tekan sama-sama So mode equation. So ada 2 pun boleh ubah, x dan y. So 3, A1 3, B1 negatif 4. Okey, C1 adalah 7, A2 dia x ni adalah 1.
So B2 adalah 2 dan C2 dia adalah 4. So pelajar akan dapat X3 Y 0.5. Okey, so pelajar biasakan kalau dapat soalan macam ni, kita tukar dia dalam bentuk pecahan lah. So Y 1/2, X dia tadi berapa? 3. So 3, X dia 3, Y dia 1/2 macam ni So last kali baru kita tulis X berapa? 3. Y berapa? 1/1/2. Okey, so settle untuk soalan ni. Mudah kan pelajar kan? Mudah tak? Mudah tak matrik ni? Mudah kan? Okey, so sekarang ni macam ni pun sama juga. Diberi matrik songsang yang ni, so kita dapat yang ni. Seterusnya cari H dan K. Mudah je. Songsangkan yang ni, dapat yang ni. Okey, lepas tu kita ganti nilai dia. Okey, yang bawah tak perlu cikgu tunjuk, cikgu tunjuk yang atas saja So yang ni kita songsangkan dia. Matrik songsang dia. So kita akan dapat, so cikgu buat kat atas 1/4/2, 8 tolak 3/5, 15. Okey, kita terbalikkan dia 2. Kat sini 4, so negatif 5, kita dapat 3 sini. Negatif 3 So pelajar akan dapat 1/8 tolak 15, so tolak 17 lah. 2, negatif 5, negatif 3, 4. Okey, so dekat sini pelajar, bukan negatif 17 ni, negatif 7, 8 tolak 5 tolak 15, so tolak 7. Okey, semua ni didarab dengan sebelah dalam Tadi cikgu dah tunjuk dah tadi. So 1/17 darab dengan 2, so pelajar akan dapat 2/negatif 7. 1/7 darab negatif 5, so negatif 5/negatif 7. So bila negatif-negatif kita buang lah. Okey, dan sama juga kat bawah, negatif 3/negatif 7. Okey, dan sebelah dia negatif 4/negatif 7 negatif 7. So pelajar ingat, kalau dua-dua negatif, buanglah. Okey, so pelajar akan dapat jawapan dia macam ni. Okey, so betul kat sini 5/7. So H dia mana? H dia negatif 2/7 ni. Ini adalah H dia dah. Okey, so nampak kat sini 4/negatif 7 sama So nilai K dia adalah ni lah. Okey, mudah je. Okey, dan seterusnya belajar. So yang ni selesai seperti biasa. Okey. Ni pun sama juga pattern dia. Okey, cari nilai K dengan keadaan EF sama dengan 4004. Yang ni kena selesaikan lah. Okey. So ni pun sama pattern dia. Okey, so ni soalan partial SPM. So pelajar boleh cari tak matrik M ni pelajar? Apa maksud 1001? Respons sikit. Apa maksud 100? Matrik identity. Maksudnya M darab dengan nilai kat sini, dapat kat sini A darab B dapat identity tadi Okey, maksudnya kalau nak cari A, kita songsangkan B. So nak cari B, songsangkan A. Yang ni kena tahu. Maksudnya yang ni A, yang ni B, yang ni C lah. Bukan C, identity identity. Okey, maksudnya B dah ada. So kita nak cari M ni, kita songsangkan di sebelah sini Okey, jadi kita boleh cari. Bila kita songsangkan dia, so M sama dengan, kita songsangkan yang ni 1/3 darab negatif 4, negatif 12, tolak 5 darab negatif 2, negatif 10. Okey, terbalikkan dia, negatif 4 naik atas, 3 turun bawah. So negatif 2 jadi 2, 5 jadi negatif 5. So dekat sini pelajar selesaikan lah. So pelajar akan dapat matrik M. Boleh pelajar Setakat ni boleh
So yang ni kena selesaikan sampai habis lah di ruang jawapan. So settle untuk soalan ni. Ni pelajar habiskan ya, selesaikan. So settle. Okey, ni pun sama juga. Songsangkan metrik ni dapat berapa. Seterusnya yang ni tukar bentuk metrik, lepas tu cari nilai X dan nilai Y. Sama je pattern dia. Okey, ni pun sama juga. Okey. So ni metrik identity lah. Okey, P ialah metrik 2 kali 2 dengan keadaan. So nilai ni darab dengan P sama dengan 1001. Maksudnya kalau P, nak cari P, kita songsangkan sebelah sini lah. Okey, so kita akan dapat jawapan. So cikgu tunjuk ni pattern ni sama pattern ni sama. Okey, dan kita tengok soalan bentuk KSSM yang terbaru lah. Okey, sekejap. Okey, ni adalah soalan pattern KSSM lah. Jawab periksa baru ni. Okey, so bila dia bagi statement yang panjang ni, pelajar kena baca satu-satu, detailkan dia, jadikan dia persamaan. Dia kadang-kadang tu dia masalah kita ni, kita malas nak membaca je sebenarnya. Dan yang ni sebenarnya tak banyak pun. Dia nampak banyak sebab atas bahasa Melayu, bawah bahasa Inggeris. Padahal term dia pendek je. Okey, sebuah pasaraya menjual susu berperisa coklat dan strawberry. So kita ada dua kita ada coklat, kita ada strawberry lah. Okey. Suatu paket kecil mana-mana perisa dijual dengan harga RMX untuk paket besar. Sekejap paket kecil ni X. So ni kecil ni adalah X lah. Dan paket besar dijual dengan harga Y. Harga Y maksudnya kat sini Y, kat sini X lah. Okey. So settle. Soalan dia tak panjang pun. Okey, sebab dia bahasa Melayu, bahasa Inggeris Okey, semasa tempoh promosi, bilangan paket susu yang terjual ditunjukkan pada jadual di bawah. So dekat sini dah ada jadual dekat bawah. Okey, jumlah pendapatan daripada jualan susu berperisa coklat dan strawberry masing-masing ialah, okey, so kita tahu coklat ni kita tahu 1420. Disebut coklat dulu. Strawberry, so yang belakang lah 2108. Okey, seterusnya cari harga paket kecil dan paket besar perisa susu itu. So bila dah dapat bentuk macam ni, mudah. So dekat sini dah X kan, maksudnya 200 X, okey, ditambah dengan 350 Y sama dengan 14220. Okey, dan persamaan yang kedua kita ada 520X, yang ni X so yang ni Y tambah dengan 415Y sama dengan 21008. Okey, so bila dah dapat persamaan macam ni, kita tukar dia, kita selesaikan dia lah. Okey, first step kita boleh tekan calculator lah. Okey, untuk dapat jawapan. Nanti kita semak Okey, so mode equation. So 2, so A1 yang pertama adalah 200 lah. Okey, B1 dia 350, C1 dia 1420. Okey, A2 dia 520. Okey, B2 dia adalah 415. Okey, C2 dia adalah 21008. So pelajar akan dapat X 1.5. Okey, Y dia 3.2 So X 1.5, Y dia apa tadi, lupa, 3.2
3.2 3.2 ataupun kita tukar dia dalam bentuk pecahan lah. Okey, so sekarang ni soalan dia tanya kita cari harga paket kecil dan paket besar. Paket besar perisa susu itu. So paket kecil kita tahu dah X. Okey, RM1.50. So paket Y kita dah ada dah. Okey, 3.2. Okey. So yang ni pelajar tak dapat markah Pelajar hanya dapat markah bila selesaikan dengan menggunakan kaedah metrik lah. Okey, so kita tulis balik 200. Okey, 350 520 415. So XY sama dengan 1420 2108. Ni bentuk metrik lah, ni satu markah lah. Okey, lepas tu kita selesai macam biasa. XY sama dengan 1 per. Yang ni cikgu kata kalau dah terror darab terus saja. Nanti baru kita tolak. Okey, so cikgu anggap student cikgu ni dah hebat-hebat dah ni. Okey, so 200 didarabkan dengan 415. So pelajar akan dapat 83,000. So 83,000 ditolak dengan 520 darab dengan 350. So pelajar akan dapat 182,000 lagi satu okey. Kosong. Okey, dan jangan lupa bentuk metrik ni jangan lupa So 415 naik atas, 200 turun bawah. So yang ni negatif 520, kat sini negatif 350. So kita salin balik 1420 2108. Okey, so dekat sini pelajar dah tekan kalkulator tadi. Okey, so yang ni selesaikan dulu Perkali ni kena selesaikan dulu. Mesti 1 per kena habiskan dia. Okey, so 83,000 tu 23 tolak dengan jawapan kita tadi. So kita akan dapat negatif 99,000. Okey, kita salin balik 415 negatif 350 negatif 520 200. So 1420 2108. So last kali pelajar akan dapat XY tu tadi kita dah tahu So X tu 1.5, Y tu 3.2. Okey, dalam bentuk pecahan pun boleh, dalam bentuk nombor pun boleh perpuluhan pun boleh. Sebab format KSSM ni nilai dia sangat besar lah, sangat besar. Okey, dan melibatkan nombor yang besar. Jadi pelajar kena teliti betul dekat sini So last kali tulis jangan lupa X 1.5, okey, Y 3.2 ataupun pelajar boleh tulis lah. Okey, pelajar tulis paket kecil RM1.5, paket besar RM3.20. Okey, setakat ni boleh pelajar? Boleh? Boleh Okey, so ni pun bentuk soalan KSSM juga. Okey, so kita bincang satu soalan lagi lah. Okey, yang ni bentuk yang kita bincang tadi bincang tadi bentuk jadual ni mudah. Okey, kita bincang satu lagi soalan. Okey, so kita tengok soalan. Dalam bulan lepas Zainal meletakkan keretanya sebanyak 5 kali di lapangan terbang Pulau Pinang dan 8 kali di Alostar. Okey, Pulau Pinang 5 kali, 8 kali Alostar. Okey, dengan jumlah bayaran parking sebanyak 250. So sekarang ni kita andaikan. Bila pelajar andaikan, pelajar boleh label dekat sini pun boleh, pelajar tulis balik pun boleh Okey, lapangan terbang Pulau Pinang, kita andaikan dia X.
lapangan terbang Alustar. Alustar kita andaikan dia Y. Pelajar tulis detail lah. Okey. So statement yang pertama ni 5 kali lapangan terbang Pulau Pinang, maksudnya 5X, okey, ditambah dengan 8 kali Alustar, so 8Y, okey, dengan jumlah bayaran parking 250. Ni statement yang pertama. Pelajar kena mahir lah. Okey, beliau juga mendapati beza. Apa maksud beza, pelajar? Halo? Tolak beza tu adalah tolak. Pelajar kena tahulah beza ni. Okey, 5 kali parking dekat Pulau Pinang. So maksudnya Penang 5 kali. Okey, dan 8 kali Alustar. So tolak sebab ada beza. Okey, 8Y sama dengan RM30. Okey, ni statement yang kedua. Okey, so bila dah statement pertama ada, statement yang kedua ada, boleh tukarlah, ada bentuk metrik. So 5, 8, 5, negatif 8. Okey, XY sama dengan 2, 5, 0, 3, 0. Okey, XY dia mesti sebaris, pelajar 1 per 5 darab negatif 8, negatif 40. Okey, tolak dengan 5 darab 8, 40 lah. Okey, dan kita terbalikkan dia, negatif 8 atas, 5 turun bawah. So dua-dua ni positif jadi negatif lah. Okey, negatif 5. Sorry Okey, so negatif 5 salin balik 2, 5, 0, 3, 0. So pelajar akan dapat 1 per negatif 80, negatif 8, negatif 8, negatif 5, 5, 2, 5, 0, 3, 0. So XY, pelajar tekan kalkulator lah. Okey, so cikgu habiskan sikit lagi. So mode equation, so kita tekan 2 lah. Okey, A1 dia adalah 5, B1 dia adalah 8, C1 dia 250. Okey, A2 dia 5, B2 dia negatif 8. Okey, C2 dia adalah 30. So pelajar akan dapat X 28, Y 13.75. X 28, Y 3.75. 13.75. Okey, last kali baru kita tulis X tu apa? 28. Y tu berapa? 13.75. So settle untuk soalan ni. Boleh tak pelajar setakat ni? Pelajar boleh? Okey, so sebenarnya cikgu hari ni cikgu dah cover semua topik Metrik songsang, metrik identiti, cari nilai X dan nilai Y, persamaan serentak kita selesaikan dengan kaedah metrik untuk cari X dan cari Y, dan soalan penyelesaian masalah macam ni lah. Okey, so kita tak tahu pattern KSSM. Mungkin dia nak uji macam ni pun boleh, mungkin dia nak uji macam ni pun boleh, masih relevan lagi lah. Okey, masih diguna pakai sebab dia masih ada dalam DSKP kita lah. Okey, so rasanya itu saja daripada cikgu untuk hari ini. So terima kasih semua yang hadir hari ini. Okey, itu saja daripada cikgu. Assalamualaikum.